الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Kahf ayat 1 hingga 10. Vaksin daripada Allah, vitamin paling ampuh, perisai paling kuat. Dia dapat melawan Dajjal, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة يخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Pagi ni kita alunkan selawat Fatih. Selawat Fatih. Selawat pembukaan. Membuka pintu-pintu taubat. Membuka pintu-pintu rezeki. Membuka pintu-pintu rahmat. Mengetuk rahmat dan kasih sayang Allah agar dibuka seluas-luasnya melalui selawat Al-Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم
لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، Alhamdulillah, sahabat-sahabat ukhrawi dunia dan juga akhirat yang dirahmati Allah, yang saya kasihi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui. Berbanyak-banyak kita rafakkan setinggi-tinggi puja, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan Allah. Kita masih lagi bernafas, menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah dengan penuh nikmat dan kerahmatannya yang Allah Ta'ala limpah curahkan kepada kita. Allah tak pernah jemu untuk merahmati kita, untuk memberi nikmat kepada kita. Begitu juga kita jangan pernah jemu untuk terus mensyukuri atas nikmat Allah Ta'ala. Walau apapun yang diberikan kepada kita, sama ada nikmat itu berbentuk kesukaan, kegembiraan ataupun nikmat yang berbentuk ujian ataupun kesedihan, maka kita tetap bersyukur. Itulah yang kita namakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Aku bersyukur di atas segala keadaan. Baik, Alhamdulillah, kita akan sambung hari ini pengajian kita di dalam ilmu tafsir. Yakni kita akan sambung hari ini ayat yang ke-12. Wa yasla sa'ira. Yang mana surah Insyiqaq. Surah yang bermaksud kehancuran. Surah ini tak panjang, ada 25 ayat sahaja yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi berada di Mekah. Kita faham surah kalau yang diturun di Mekah ianya melibatkan akidah. Rasulullah dalam usaha untuk membentuk akidah umat manusia pada ketika itu yang mana kejahilan terlalu berleluasa. Rasulullah seorang diri masuk di tengah-tengah masyarakat jahiliah yang mana pada ketika itu membunuh anak-anak perempuan, menanam hidup-hidup, bertawaf dalam bertelanjang, melakukan perjudian, melakukan penyembahan berhala, melakukan hamba terhadap manusia. Dan Rasulullah satu jasad yang sendiri, lemah dan fakir miskin itu nak menempuh segala ujian dengan bersendirian. Lantas dengan rahmat Allah, berbekalkan semangat yang Allah beri kepadanya, bertauhidkan Allah itu Maha Penolong, dia gempur ditemani oleh sahabat-sahabat yang dikasihi. Begitulah juga keadaannya kita hari ini. Walaupun kita tidak payah menggempur masyarakat-masyarakat jahiliah, tetapi kita duduk di dalam kelompok masyarakat sesama Islam yang fahamannya berbeza-beza. Ada orang macam ni, kepercayaan dia macam ni, pegangan dia macam ni, selalu bertelingkah dan berpendapat yang bukan-bukan.
maka terhasillah daripada pertelingkahan itu fitnah demi fitnah. Jadi zaman kita ini sebenarnya zaman yang lagi kacau bilau. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan fitnah. Kita kena berhati-hati di dalam setiap satu artikel yang kita terima. Kita baca dengan penuh berhati-hati. Kalau kita rasa layak untuk dikongsi, maka baru kongsi. Jikalau tidak, berdiam dahulu. Tunggu. Kalau kita tak pandai nak tabayun, nak cari sendiri, tunggu sehingga ada kesahihan baru kita sebarkan. Nah, sebab sekarang zaman kita duduk dalam rumah ni, mulut lidah kita tak berjalan keluar, tapi jari kita yang keluar. Jari kita yang keluar. Jari mengambil tindakan lidah. Kalau zaman Rasulullah dulu, Rasulullah pesan, kamu kena jaga lidah. Rasulullah pegang ni. Jaga isi ni, dia kata. Nescaya kamu terselamat daripada neraka. Kalau hari ini, lidah masing-masing kita tak jumpa orang. Kita duduk dalam rumah. Yang menggantikan lidah kita ialah jari. Lagi bebas. Sebab apa saya kata bebas? Di antara anggota-anggota maksiat yang Rasulullah suruh jaga sangat, mata, mata dan juga lidah. Ni di antara dua benda yang dia suruh jaga sangat-sangat. Mata dan juga lidah. Mata ada kelopak yang tutup dia. Lidah ada dua pagar. Pertama bibir mulut, kedua gigi. Di antara anggota yang telah pun dipagari oleh dua pengawal adalah lidah. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu pada kita, lidah ni dia berbisa. Hari ni, lidah kita duduk dalam rumah. Kita tak jumpa orang. Kita dengan ahli keluarga kita aja. Hari-hari kita mengadap mereka benda yang sama. Sampai kadang-kadang tak ada topik, tak sembang. Kan? Tetapi yang menggantikan, mewakili lidah kita hari ni ialah jari. Maka jari itu adalah fitnah. Menggantikan lidah. Kita jaga, kita jaga. Dan daripada surah Insyiqaq ini, Allah Subhanahu Wa Taala membawa cerita tentang keadaan huru-hara kiamat yang amat dahsyat. Dengan Allah Taala ceritakan tentang awal-awal sekali langit itu akan insyiqaq. Langit itu akan hancur. Bukan sekadar terbelah, tetapi dia akan hancur, berguguran. Maka turun para malaikat menunaikan segala kewajipan, segala perintah yang Allah Ta'ala fardukan. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang keadaan buminya yang mengeluarkan segala isi kandungannya. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula kita balik. Wahai manusia yang ada akal, yang bernafsu, yang mumayyiz, boleh membezakan antara yang baik dan buruk. Dah susah payah dah aja. Bersusah payah dah kamu berusaha di atas muka bumi ini. Susah payah apa yang kita kumpul, maka itulah yang akan kamu bawa bertemu dengan Tuhanmu. Kalaulah yang kita kumpul itu hanya harta dunia semata-mata, maka dunialah yang kita bawa bertemu dengan Tuhan kita. Kalau kita mengumpulkan harta dunia yang membawa ke akhirat, maka itu jugalah harta yang akan membawa ke akhirat. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi pasal seterusnya tentang penerimaan kitab. Penerimaan kitab. Ataupun suratan-suratan amal yang boleh sampai kepada kita melalui tangan kanan dan juga tangan kiri. Baik. Saya nak cerita tentang keutamaan surah Insyiqaq. Rasanya minggu lepas saya terlepas daripada penceritaan ini. Di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi berpesan kepada Ubay bin Ka'ab. Kata baginda SAW kepada Ubay bin Ka'ab, sukakah kamu untuk kukatakan kepadamu bagaimana untuk mencapai suratan amal kamu? Dimudahkan untuk tangan kanan kamu mencapai suratan amal. Rasulullah tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Maka kata Ubay bin Ka'ab, ya aku suka ya Rasulullah. Apakah cara untuk dipermudahkan tangan kanan kita ni capai suratan amalan? Kita nak kan? Kita semua nak kan? Jadi maka Rasulullah pun ajak kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW, barang siapa melazimi membaca surah Insyiqaq, maka Allah akan melindungi ia
daripada diberi buku catatan amal di sebelah kiri ataupun wara'a dhahri ataupun dia dari sebelah belakang. Ha? Jadi melazimi maksud dia jadikan ayat ini, ayat ataupun surah Insyiqaq ini adalah satu yang kamu ulang-ulang. Baik, macam mana kita nak buat surah Insyiqaq ini menjadi surah yang kita ulang-ulang? Kita bawa di dalam solat. Tapi kena hafal lah. Nah, kalau tak hafal pun, kita boleh letak kat tempat tinggi, atas bantai ke, di depan kita. Nah, sambil kita baca, bila kita ulang selalu-selalu, maka dia akan mudah ingat dan lambat lupa. Jadi carilah di antara solat-solat yang boleh kita bawa. Okey. Solat apa yang terbaik untuk bawa surah Insyiqaq? Solat fardu Isya. Ini bukan wajib nah. Saya kata wajib pula bukan. Dicadangkan oleh ulama. Rasulullah tak kata. Rasulullah cuma kata lazimkan membaca surah Insyiqaq. Orang yang melazimi membaca surah Insyiqaq ini, nescaya Allah akan berikan suratan amalnya di sebelah tangan kanan. Permudah untuk mencapai suratan amal. Okey. Jadi kita nak meraihkan. Minggu lepas kita baca dah. Minggu ni kita baca. Esok kita baca. Malam ni kita baca. Lusa kita baca. Hari-hari kita akan baca. Nah? Kita akan baca lah. Baca di rumah lah. Okay, hari ni pasal kita dah mengadap dengan dia. Kita baca balik dah. Boleh dah? Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, surah tak panjang, pendek. Nah, ayat dia ayat pendek-pendek, cantik sebutannya, indah bahasa balaghahnya, aslubnya yang begitu tersusun indah, hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia ada 25 ayat. Nah, katalah rakaat pertama bawa ayat 1 sampai 15. Ayat kedua bawa ayat 16 sampai 25. Kalau kata nak bawa sekaligus panjang nak, jadi boleh buat 2 kali. Rakaat pertama 1 hingga 15, rakaat kedua sambung ayat ke-16 sampai ayat yang ke-25. InsyaAllah insyaAllah saya kata mula-mula tengok lepas tu lama-lama bila kita lazimkan dia, kita boleh hafal. Bila kita bawa dan sembahyang, sebab sembahyang tu selalu kita ulang. Bila selalu kita ulang sembahyang, maka selalulah kita ulang surah ni. Jadi ini antara yang Nabi sebut
diberi kemudahan untuk kita mencapai suratan amalan kita di sebelah tangan kanan. Jadi insyaAllah setiap apa yang Nabi pesan tu ada rahsia, ah, ada hikmah dia. Saya kata kita tak boleh nak beramal secara sekaligus banyak-banyak. Kita ambil sikit-sikit, sikit-sikit. Lama-lama jadi banyak lah. Sekali ada sikit. Hari ni ada sikit. Kan kita dalam tempoh menambahkan amalan. Dan menambahkan keimanan kita pada Allah. Okey. Yang mana ayat hari ini dia sebut wa yasla sa'ira. Kena ambil. Kita patah balik sikit ambil. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang diberikan suratan amalnya wara' ni maksud dia belakang. Wara'a dhahri daripada belakang. Apa yang dimaksudkan Allah Taala? Suratan amal ni pasal apa dia main ikut belakang? Okey. Kerana tangan kanan kita diikat. Dia tak boleh bergerak. Tangan kanan tak boleh bergerak. Jadi, tangan kiri diikat di arah belakang. Suratan tu memang Allah Ta'ala khaskan untuk tangan kiri. Sebab tu dia main di belakang. Sebab tangan kiri kita diikat di belakang, tangan kanan dibelenggu di depan. Jadi, dia main sendiri. Maka tangan kiri itu akan mencapainya. Bila dapat, faisawfa yad'u subura. Dapat melalui tangan kiri itu, teruslah dia berteriak. Yad'u. Yad'u ni maksud dia teriak, menjerit-jerit. Menyeru dengan kecelakaan. Celakalah aku, dia kata celakalah aku. Pasal apalah dia mengikut kiri. Kenapa aku mengambil suratan ini dengan tangan kiri? Yang mana pada ketika itu tubuh badan manusia itu bergerak mengikut amal. Bukan mengikut rasa hati. Hari ini kita bergerak mengikut rasa hati dengan dikawal oleh otak. Tetapi di akhirat nanti dia bergerak mengikut amal. Kalau kita adalah orang yang melazimi melakukan amalan kejahatan, maka kejahatanlah yang akan mengambil, yang bergerak. Mengikut apa yang kita buat. Dia tahu dah, dia kata, kalau dah dapat tangan melalui tangan kiri itu celakalah. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan dimasuk di dalam api yang bernyala-nyala. Baik. Yang dimasukkan dengan yasla ni, masuk ni asal-asal dalam bahasa Arab dia akan bubuh dakhala wa yadkhulu. Dan dimasukkan wa yadkhulu dimasukkan ke dalam sa'ira. Tapi pasal apa Allah Taala tak letak wa yadkhulu sa'ira, tapi Allah Taala letak wa yasla sa'ira. Dua maksud yang hampir sama tetapi tak sama. Yasla masuk juga, yadkhulu pun masuk juga. Allah Taala menggunakan istilah sorofnya yasla di sini. Nak habaq kata masuk ni bukan siapa-siapa bawa masuk. Dia masuk sendiri. Masuk sendiri. Bila disebut masuk sendiri ni bukan kata siapa heret pi. Kaki dia sendiri berjalan pi. Terjun masuk di dalam sa'ir. Sa'ir ni adalah salah satu daripada nama neraka. Tu yang dia teriak, yang dia riau. Ya da'u subura, celakalah aku. Celakalah aku. Dengar bunyi suara daripada neraka gauman, mengaum api yang menjulang-julang, berbunyi suara jeritan, berbunyi suara binatang-binatang yang amat berbisa, macam-macam bunyi tu ada. Macam kita lalu kok zoo lah, lalu kok kandang rimau, lagu mana perasaan kita, lalu kok kandang ular, macam mana perasaan kita, kan? Lalu kandang buaya, macam mana perasaan kita. Tak mungkin kita akan terjun masuk. Ni dah tahu dah. Dalam tu dengan ada segala azab, dengan api yang berjalan-jalan. Yasla. Hampir masuk buat apa? Sebab memang diperintahkan untuk masuk. Kerana kaki bergerak. Sebab tu kata kita bergerak di akhirat nanti. Bukan kerana rasa hati. Gerakan hati. Ataupun kawalan daripada akal atau otak. Tetapi kita bergerak mengikut amalan. Jadi amalan buruk kata, ni lah tempat aku. Tak mau pi, menjerit, tak mau pi, aku tak mau pi, tapi kaki berjalan. Itu maksud yasla.
Yaslah ni maksud dia sendiri pi. Pi terjun dalam tu. Kalau macam di dunia kita selalu kata, aku dah kata dah jangan pi. Siapa suruh hang pi? Siapa suruh hang pi? Kita akan selalu kata begitu kan. Siapa suruh hang pi? Pandai-pandai sangat. Orang tak suruh nak pi juga. Dah tahu dah tempat tu bayar, hang pi terjun buat apa. Tapi bila Allah Ta'ala suruh, Yaslah ni tak dapat, tidak. Kaki dia berjalan sendiri. Dia kata kalau kaki tak berjalan, muka berjalan. Kalau muka tak berjalan, tangan berjalan. Kalau tangan, kaki, muka tak mau berjalan, perut berjalan. Dia pi. Sebab apa? Itu maksiat yang dia buat. Jadi kita tengok pada tubuh badan yang Allah pinjamkan kepada kita, bahagian mana yang paling banyak melakukan maksiat. Bahagian mana yang paling banyak melakukan maksiat. Dia kata bila kita sibuk mencari aib diri kita sendiri, nescaya kita tidak ada masa nak fikirkan keaiban orang lain. Sebab aib kita terlalu banyak. Kita pandang pada mata kita, ya Allah, mata ni kau pinjamkan pada aku. Aku pergunakan dia untuk memandang benda-benda yang haram. Mulut kau pinjamkan pada aku. Aku pergunakan dia untuk memfitnah, mengumpat keji, memburukkan orang lain. Kau pinjamkan kepada aku sepasang kaki, aku berjalan ke arah tempat maksiat. Kau pinjamkan kepada aku sepasang tangan, aku gunakan tangan ini untuk menulis sesuatu yang haram. Ini semua pinjaman Allah ni. Beristighfar, memohon ampun pada bahagian-bahagian anggota ini yang akan menjadi saksi di akhirat nanti. Mereka lah yang akan pergi. Waktu ni kita tak boleh nak buat apa dah. Kita tak boleh kawal. Tu yang bila mana dia dapat suratan amal sebelah kiri tu, riau. Menjeritlah, habislah. Celakalah aku, binasalah aku akan dilemparkan ke dalam neraka. Maksud lempar tu bukan kata ada malaikat yang tukang main angkut balin. Tak. Sendiri yang masuk. Sendiri yang terjun pergi ke dalam sa'ir. Itu api neraka Allah yang amat tinggi, menjulang-julang, bernyala-nyala. Sa'ir ni maksud dia bernyala-nyala yang tiada padam. Kalau kata api dunia ni, biasanya sifat api padam bila kena ayak. Tetapi api neraka, dia tak bersifat macam tu. Dia bernyala kerana perintah Allah. Sampai bila? Khalidina fiha. Kekal selama-lama di dalamnya. Hingga sampai satu ketika, bila Allah Ta'ala suruh padam, baru dia padam. Kalau tidak, dia akan terus menyala. Tidak ada satu benda pun yang dapat memadamkan dia. Itu yang dikatakan, disebutkan. Kecelakaan awak lah, hampir ambil tu. Pasal apa hampir masuk dalam dia? Hang tahu dah sakit. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, innahu kana fi ahlihi masrura. Kerana sesungguhnya dia pernah bersukaria pada ahlinya. Ketika mana hayat di dunia ni, dia seronok dengan ahli keluarga dia. Apabila ni, kita patah balik kepada surah Mutaffifin yang telah lalu kita baca. Ayat ni ada sangkut dengan surah Mutaffifin. Kata Allah di dalam surah Mutaffifin ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idzan qalabu ila ahlihim yanqalabu fakihin. Apabila dia kembali berpindah kepada ahli keluarganya, dia seronok, dia pergi dengan gelak ketawa. Makna dia, masa ketika mana di dunia dulu, dia berlakon saja baik di depan orang. Tapi bila dia pergi ke ahli keluarga dia nanti beritahu. Tu dia, aku saja berlakon je. Inilah sikap aku yang sebenar. Bila dia duduk dengan orang-orang yang alim, dia berlakon munafik. Ini munafik. Dia berlakon jadi alim. Dia duduk sama-sama. Bila dia kembali kepada ahli keluarga dia, dia nanti gelak kat orang mukmin. Dia pun tu kena aku berlakon saja. Kita boleh tengok yang mana kata Nabi SAW, orang yang benar-benar beriman dengan Allah ni, apabila dia duduk dengan orang ramai ataupun dia bersendirian, sama aja. Ni janganlah, kalau kata dia dengan nak pergi jalan dengan mereka ni, kena pakai elok-elok. Kena pakai tudung labuh-labuh. Kena pakai stokin. Kena pakai pakaian longgak-longgak. Okey. Ini tak apa. Ini dengan ahli keluarga. Pakailah apa saja.
pakai pakaian ketat, kita dah tua-tua nah. Tak kira lah tua ke muda ke, tak elok lah sangat nah. Kita memakai pakaian yang mengikut bentuk lekuk tubuh badan kita. Tak apa. Ni jalan dengan hampa tak apa. Kalau dengan mereka tak boleh. Tak kira di mana juga nah dengan siapa yang kita berjalan nah. Jangan hari ni kita bersukaria dengan ahli keluarga kita. Kemudian bila menghadap dengan orang lain kita bertukar karakter. Ini munafik nama dia. Macam yang pernah berlaku kepada Abdullah bin Ubay nah. Abdullah bin Ubay seorang bapa munafik. Pada hari kematian dia, anak dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia kata, "Ya Rasulullah, bapa aku dah meninggal." Okey, Rasulullah tak pi sebab dia tahu Abdullah bin Ubay paling banyak menyakiti Islam. Walaupun dia mengakui agama yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Dia Islam munafik. Nah, dia Islam. Abdullah bin Ubay dia Islam tapi dia munafik. Berlakon. Berlakon. Berlakon baik. Bajet bagus di depan orang tapi di belakang Allahu Akbar. Nah, bila dia balik main dekat geng dia, dekat kumpulan dia, aku boleh masuk, dua-dua boleh masuk. Dengan geng mereka apa aku boleh masuk. Dengan geng ni pun boleh masuk. Setan boleh jadi, malaikat pun boleh jadi. Kedua-duanya boleh jadi. Okey, bila dah bagi tahu tu, Rasulullah kata apa? Rasulullah jawab dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu, apa kata anak dia? Boleh tak bagi rida? Dia minta rida yang ada di bahu baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dia selimutkan jenazah ayah dia. Rasulullah ni bagus. Bagi. Walaupun sepanjang hayat Abdullah bin Ubay ni selalu fitnah Rasulullah. Selalu dia buat angkara macam-macam. Dia menipu, dia mengkhianati perjuangan Rasulullah. Sebab tu dalam peperangan Uhud 1,000 orang pi, 300 lari balik, tinggal 700 je. Sebab hasutan daripada Abdullah bin Ubay ni lah. Jadi dia kata, anak dia main pula lepas bawa balik lagi dak Rasulullah tu, dia pergi selimut jenazah ayah dia. Lepas tu main pula, Rasulullah boleh tak tolong sempurnakan? Dia suruh Rasulullah uruskan jenazah ayah dia. Rasulullah jawab apa? Mau, Rasulullah mau. Rasulullah kata aku boleh menyembahyangkan. Dia kata tolong berdoa Sa'ad. Dia tolong doa untuk ayahku. Baik, Rasulullah kata sempurnakan dulu, maksud dia mandikan, kafankan. Bagi tahu pada aku, kita bagi macam ni lah. Jam berapa saat lagi, bagi tahu aku akan pergi. Rasulullah nak sembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay dan Rasulullah nak mendoakan untuk dia. Ketika ni, anak dia pun habaq. Okay, kita bagi contoh lah, mungkin dalam pukul 3 petang ke. Jadi Rasulullah ni bersiap sedia. Bersama dengan para sahabat yang ada, maka Sayyidina Umar bangkit berdiri di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay ini adalah seorang yang selalu menyakiti Islam. Depan kita, dia bercakap, dia menyokong kita. Belakang, dia gelak dekat kita. Dia menempelak kita. Dia kutuk kita. Dia suka di atas kemusnahan kita. Kekalahan kita. Dia gelak tengok kita. Itu yang kita kata, kita ada kawan yang menangis ketika mana kita susah. Dan kita ada juga kawan yang ketawa bertepuk tangan bila kita jatuh susah. Itu munafik sifat dia nak. Dan sifat Abdullah bin Ubay ni macam ni lah. Seronok kalau tengok Rasulullah susah. Sahabat-sahabat jatuh dizalimi. Seronok tengok. Pergi duduk dekat kawan dia. Dekat ahli keluarga dia bergelak ketawa. Jadi kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya Rasulullah. Jangan pergi. Jangan pergi sembahyang untuk dia. Sebab dia munafik. Dan ketika tu turun satu ayat. Kalau tak silap saya dalam juzuk 9. Yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Sebab dia berlakon. Depan kita dia buat baik. Belakang kita bila dia balik dekat geng-geng dia, dekat ahli kumpulan dia, dekat ahli keluarga, dia gelak balik kat kita. Tu dia tengok padan dengan muka mereka. Mereka kena macam tu, macam ni, macam ni. Ini adalah sifat orang-orang yang munafik. Jadi selepas daripada tu Rasulullah kata kepada sahabat-sahabat, kalau hampa nak tahu orang munafik ke tidak, tanyalah Umar Al-Khattab. Sesungguhnya Allah Ta'ala beri ilham kepada dia, dia kenal orang munafik.
Takut kalau kita jadi munafik. Orang munafik ni dia sebenarnya dia berlakon. Dia berlakon. Kalau kata di depan orang ramai, dia pulun buat kerja. Kalau tak ada siapa, dia tak buat. Kalau tak ada orang tengok, kalau orang tak hargai, dia tak buat. Ini adalah di antara sifat munafik. Yang inilah yang Allah Ta'ala nak sebut ni. Masa di dunia dulu, hang seronok kan? Hang seronok, hang bahagia sangat kan? Hang mengejek-ngejek orang-orang Islam. Yang mana ketika itu kebuluran, kelaparan, ditindas, dizalimi. Dia seronok. Bila depan Rasulullah, kesian kat kawan tu. Padan dengan muka bila di belakang. Itulah sifat munafik ni macam itulah. Jadi Allah Ta'ala sebutlah. Tahu je sendirilah. Dalam neraka sa'ir. Innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahawa sekali-kali tidaklah ia akan kembali. Apa yang Allah Ta'ala maksud? Yahur di sini maksud dia takkan kembali ke tempat asal. Dia takkan kembali dah. Maksud dia takkan kembali dah ni. Kalau dah masuk terjun di dalam syair ni, memang dia tak boleh patah balik dah. Dia punya minta lah ketika ini. Bagilah aku ni mati. Bagilah aku ni mati. Orang yang dilemparkan, ditetapkan nasibnya di dalam neraka, selalu bermohon agar mati, dimatikan. Bagilah aku ni mati. Walhal di sana, di dalam syair itu kata Allah Ta'ala, an lan yahur. Tak ada mati dah. Takkan dikembalikan. Tak boleh patah balik dah. Tak boleh nak bertaubat semula dah. Mau tak mau, kena duduk juga di dalam tu. Yang disebut di dalam surah Al-A'la. La yamutu fiha. La yamutu fiha wala yahya. Dalam dia tak mati dan tak hidup. Nak kata hidup, tak macam orang hidup. Dibakar sampai hangus, relai. Tapi tak mati. Dah relai luruh habis, tak mati pasal apa? Lah azabnya. Kalau kita tengok orang yang diazab teruk-teruk, matilah ya Allah, bagi dia mati. Senang tengok dah. Kita tengok apa, macam kemarin dulu saya saksikan satu kemalangan, ya Allah, kaki dia putih. Kaki dia putih dua. Jasad dia duduk menjerit-jerit di sana. Sementara kaki yang terpisah daripada jasad tu, ujung kaki dia masih bergerak-gerak. Tu ni kalau kita tengok putih, bukan putih kat lutut, putih dekat paras pohon, tak apa, kita kata satgi mati habislah, satgi mati. Dan begitu juga orang yang menghadapi kesakitan tu, dia berharap cepat-cepatlah mati untuk mengakhiri rasa azab. Sakit sangat, Allah, sakitnya. Sakit tak nak habaq dah. Tapi boleh berakhir dengan kematian. Namun, tu yang kata Allah Ta'ala tu. Dalam neraka nanti, tak ada dah. An lan yahur. Tak boleh kembali dah ke asal. Tak ada dah kematian. Sebab kan kita dah bagi tahu dah awal itu. Ketika mana berlakunya kiamat ni, habis-habis dibentangkan Allah Ta'ala buat main seekor binatang yang berbentuk kibas, yang besar, untuk disembelihkan. Kata Allah, inilah maut. Lalu disembelihnya maut. Pada hari kiamat nanti, maka tidak ada lagi kematian. Tidak akan wujud lagi kematian. Mati sekali tu je, sekali tu je kita mati. Lepas tu tak mati dah. Maka menanggunglah azab sengsara. Hingga sampai bila? Hingga sampai tempoh yang ditetapkan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala ni maksudnya bahkan ia. Kalau kita baca sendiri, ini guru saya ajak lah, dia kata sampai kat bala tu berhenti fikir. Bala in rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Allah Ta'ala itu basir. Kita selalu sebut sifat Allah Ta'ala itu basir. Sentiasa melihat. Penglihatan Allah Ta'ala itu menembusi segala pandangan. Kita hanya memandang apa yang kita nampak dari segi zariah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memandang terus sampai ke dalam hati. Berpunca daripada
Niat yang akan terbit Allah Ta'ala pandang dekat situ. Di hati. Yang kita baca hadisnya, innamal a'malu binniat tu kan. Sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Tang tu Allah Ta'ala nak pandang tu, tang niat tu. Niat tu, hang nak apa? Hang buat kebaikan, tapi niat hang macam mana? Allah Ta'ala tu cukup halus yang kita khabiran basira. Dia adalah seorang pemandang yang paling khabir. Khabir ni halus. Dia memperhalusi sungguh-sungguh. Kita mulut kita boleh kata aku buat ikhlas kerana Allah. Tapi dalam siapa tak tahu. Mulut saja kata Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala memandang. Pandangan Allah Ta'ala itu pandangan yang menembusi segala-galanya hingga masuk ke dasar hati yang paling dalam. Dia tahu apa yang nak membuahkan di dalam tu. Susah hati susah hati kita. Dia bukannya tengok dari segi lakonan kita yang di luar ni. Sebab tu daripada hati terbitnya kebaikan. Maka kebaikan itu akan terpancar melalui anggota badan. Maka dengan di antaranya yang disebutkan, penghuni-penghuni yang dipilih untuk menjadi penghuni syurga itu adalah mereka yang terdiri daripada seindah-indah akhlak. Daripada mana indah akhlak itu? Daripada dasar hati terpancarlah keindahan akhlak. Kalau kata hang sembahyang sehari semalam 1000 rakaat pun, tapi kalau akhlak hang tak elok, kalau mulut lidah hang jahat, kalau perbuatan kaki tangan hang jahat, maka tidak ada syurga lagi untukmu. Tapi kamu hanya sempurna sekadar 5 waktu solat dan perkara-perkara yang diwajibkan Allah, maka akhlak kamu indah, ianya di antara asbab untuk kamu ke syurga. Kenapa? Kerana Allah memandang pada pergerakan hati yang paling bersih, yang niat kerana Allah semata-mata. Ni yang dikatakan Allah itu maha melihat. No? Kita tahu penglihatan Allah ni bukan sekadar apa yang kita lakukan di luar ni, tetapi Allah Ta'ala melihat sampai ke dasar. Cukup memperhati. Sebab itulah yang Nabi sampai menagih, Allah mahasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Sekali tayang saja. Kita kan semua akan ditayangkan di hadapan Allah. Maka jikalaulah kita ditayang dengan tayangan yang terlalu terperinci, maka binasalah. Ni Nabi sebut Nabi kata ke Aisyah, pakailah. Kalaulah secara terperinci satu, pakailah orang tu. Tapi kalau dia bagi hisaban yasira, hanya sekali tayangan. Okey. Tengok, okey tak apa. Masuk terus. Allah. Keutamaan yang diberi untuk orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dan kemudian, ayat yang berbentuk uqsim. Allah bersumpah. Fala uqsimu bisyafaq. Maka tidaklah aku akan bersumpah demi tanda merah di tepi langit. Allah bersumpah dengan waktu syafaq. Apa dia waktu syafaq ini? Adalah waktu maghrib. Waktu syafaq ini adalah waktu maghrib. Kata Allah, fala uqsim. Bukan kata aku tak bersumpah. Aku demi sesungguhnya. Aku bersumpah. Bukan maksud dia tak bersumpah. Di sini diletakkan la. La di sini la qasam. La qasam bermaksud dia bersumpah. Allah Ta'ala mengambil sempena cahaya merah di tepi langit. Di kaki langit sebelah barat. Kenapa Allah Ta'ala mengambil sumpahan menggunakan warna merah yang berada di tepi kaki langit sebelah barat? Tanda merah tepi langit itu adalah yang dinamakan syafaq di dalam Al-Quran itu. Dia kata meskipun matahari dah terbenam di sebelah barat, namun tanda merah tu masih ada. Masih kelihatan daripada mula-mula sebelum matahari nak tenggelam habis tu dah nampak dah. Tanda merah tu kita akan nampak di kaki langit warna-warna merah ataupun kita panggil jingga warna yang cukup indah. Kemudian sampai matahari hilang sehilang-hilangnya, masuk bawah jauh di dasar bumi, maka dia akan terus lagi kelihatan. Sampai masuk waktu Isyak, hilang cahaya merah tu.
Okey. Pasal apalah? Kenapalah hikmah Allah Ta'ala mengambil sempadan waktu maghrib. Mega merah. Nah, kita panggil nama mega merah. Di kaki langit mengiringi pemergian matahari. Apabila matahari yang berkhidmat kepada kita atas perintah Allah Ta'ala, hari berputar sampai habis, dia akan tenggelam, dia tinggal kesan. Kesan cahaya merah. Kita bersyukur kepada Allah dengan kita solat 3 rakaat. Solat apa? Solat maghrib. Maka kita iringi dia dengan solat 2 rakaat selepas maghrib. Yang kita panggil sebagai rawatib. Untuk menyempurnakan andai ada kecacatan di dalam maghrib kita tadi, maka rawatib itulah yang akan menyempurnakannya. Sebagai tanda hamba Allah yang bersyukur. Daripada matahari terbit sampai matahari terbenam, aku masih lagi hidup, ya Allah. Aku tetap bersujud daripada mula matahari terbit, fajar sadiq, subuh. Aku sujud padamu sebagai hamba yang bersyukur. Dengar habis orang azan, bangkit sembahyang sunat, fajar 2 rakaat. Mensyukuri nikmat Allah. Allah Ta'ala bagi aku bernafas. Tenggelam matahari, terus bersyukur kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala katakan, dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala dah ambil wal fajr walayalin ash, demi waktu fajar. Ni dia ambil demi waktu syafa'. Ni di antara waktu-waktu yang terpenting. Allah Ta'ala perhatikan kita, yang kata innallaha kana bihi basira tu, memperhatikan kita pada waktu-waktu yang disebut. Kita tengok wal asr. Kita tahu kalau satu-satu waktu yang mana Allah Ta'ala sebut secara khusus tu adalah waktu terpenting yang Allah Ta'ala hendak kita hadir. Kemudian dia disebut wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada malam yang panjang tu hang sujudlah. Kita bertahajud. Ada yang Allah Ta'ala sebut. Semua disebut sebab dia nak ajak kita hadir pada kelima-lima waktu yang dia sumpah ni. Hampa mai. Aku akan pegang hampa. Aku akan perhati hampa. Aku akan tulis kebaikan untuk hampa. Maka itu di antara tempat yang akan aku kembalikan kepada kamu pahala yang kamu tunaikan. Waktu syafaq ini adalah waktu maghrib. Dan ketika ini syaitan akan keluar. Seperti mana perumpamaan binatang ternakan yang dilepas daripada kandang. Syaitan nanti keluar. Berkeldewak ni. Kalau kata kita boleh nampak dia memenuhi ruang bumi. Punya banyak. Dia suka pada waktu malam. Kalaulah ada orang kita yang asal malam je nak keluar. Siang lena. Malam keluar. Tu adik-beradik ke lah tu. Bukanlah orang kerja lena. Saya kata, tak boleh pergi kerja malam dah. Haram tak. Niat yang main malam dia keluar. Adalah aktiviti malamnya. Boleh malam tu tak payah tidur. Tak apa. Esok kita balik dekat-dekat nak subuh balik. Balik main tidur. Boleh dia nak bangkit subuh. Dia tak bangkit subuh. Tu kata Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu-waktu yang sedemikian. Waktu keindahan Allah ni. Syafaq ni waktu cantik. Waktu yang terindah. Kita kalau kata kita melalui musafir yang panjang. Berpeluang lah. Nak melihat cahaya matahari yang terbenam. Meninggalkan kesan-kesan warna kemerahan. Kita juga berpeluang untuk melihat cahaya putih waktu fajar shadiq, seperti benang di kaki langit. Dalam travel yang panjang lah. Biasanya kalau dari atas kapal terbang, suasana tu cukup indah, cukup cantik. Tak ada siapa pun, tak ada satu makhluk yang mampu nak picat langit dengan cahaya yang begitu indah. Ciptaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni bila disebut satu-satu benda tu ada pasal. Aku hadir dekat. Aku ada. Mai lah. Kalau hampa nak mai dekat aku, mai waktu ni. Tu yang dia bersumpah dengan waktu ni. Kalau hampa nak duduk dekat aku, hampa mai waktu ni. Ni disebut hari ni syafaq. Waktu maghrib. Maghrib kita tahu maghrib adalah tempoh yang paling pendek. Yang paling pendek selepas waktu subuh. Maghrib dia pendek. Tak lama mana. Kalau kita teralik habis. Habis nak kena qadha lah. Qadha dengan sebab apa? Qadha dengan sebab kita ngalik-ngalik ngangak. Masa orang duk azan maghrib kita tak buat apa lagi. Lepas tu baru duk melengum tunggu. Tengok-tengok. Elok-elok sudah mandi. Dah lah mandi pun berjam. Kelak-kelak mandi. Apa jadi?
Zaisyah. Tanggungjawablah dengan Allah. Okey. Bila dah tenggelam matahari, maka berlaku apa dah? Walaili wa ma wasaq. Demi malam apabila dia dikumpulkannya. Demi malam apabila dikumpulkannya. Banyak yang terkumpul pada malam hari. Apa dia yang terkumpul pada malam hari ini? Allah Ta'ala nak sebut. Iaitu dia kata baik yang berupa alam kebendaan dengan cahaya bintang gemerlapan ataupun kesunyian dan kesepian. Yang dimaksudkan berkumpul pada malam hari ini dia kata sama ada dianya berbentuk alam yang indah di langit. Masa tu bulan keluar, bintang keluar, bergemerlapan, lampu-lampu cantik keindahan pun pada waktu malam dia akan keluar. Siang ni buka api dah tak nampak cantik. Kita buka lampu pun tak nampak kecantikan kecuali kalau kata pada waktu malam. Dan pada waktu malam itu juga akan berkumpulnya kesunyian dan kesepian. Nak sunyi pun waktu malam lah. Siang tak apa. Main malam ni sunyi. Kalau kata orang yang duduk sorang-sorang ni, dia main malam dia tak seronok. Dia mula nak pergi tidur awal. Kan? Kita kalau hati kita tak seronok, dia kira nak pergi tidur lah sunyi. Tak ada apa. Nanti-nanti bilakah akan munculnya siang. Dan boleh juga kita masukkan ni, apa lagi yang berkumpul. Malam. Apabila berlakunya malam itu akan terkumpulnya maksiat. Kemaksiatan akan berlaku biasanya pada waktu malam yang mana manusia akan melakukan penderhakaan kepada Allah. Itu dikumpulkan pada waktu malam. Begitu juga apa yang terkumpul pada waktu malam. Munajat pada Allah juga terkumpul pada waktu malam. Kita kalau waktu yang lebih selesa untuk kita membaca Al-Quran sampai bertemu dengan waktu yang satu lagi, itu lepas maghrib kan. Kita boleh duduk dengan selesanya di atas tikar sembahyang. Kita boleh baca Al-Quran, kita boleh berzikir, atau kita nak ajak mengaji, nak ajak Quran dekat anak pinak kita ke, dekat sahabat anda. Pada waktu itulah kita nak kumpul sampai menanti masuknya waktu satu lagi. Dengan sebab apa? Sebab Rasulullah pernah berpesan, orang siapa dalam keadaan berwudu menanti masuknya satu lagi waktu. Maka di dalam tempoh penantian tu Allah Ta'ala tulis untuk dia sedang mengerjakan solat sunat. Padahal dia tak buat solat sunat pun. Dia duduk tunggu. Mungkin tunggu dalam zikirnya. Zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum. Zikir, Hasbi Allah ni'mal wakil fa ni'mal maula ni'mal nasir. Sampai masuk tu. Tapi pahala yang Allah Ta'ala tulis adalah pahala solat sunat. Dia tak mungkin buat solat sunat pun. Kerana dia menanti. Ataupun dia mungkin dia ajak anak dia mengaji ke, ataupun dia menghafaz surah-surah ke. Kan kita dah duduk seorang-seorang ni, hari ni nak hafaz surah Insyiqaq lah. Surah Insyiqaq ni di antara surah yang kita baca mudah mendapat surat amal. Maghrib nanti mulalah. Idza sama'un syaqqat. Mula celik, lepas tu pejam. Celik, pejam. Waktu ni berkumpulnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika ini pun setan main duk kumpul sama. Dia bagi mengantuk, hang pejam celik, pejam pelik, pejam terus tak celik-celik. Mana Lena? Oi Lena pula dak suruh menghafal Lena, suruh berzikir Lena. Okey, tapi tak apa dapat pahala penantian kita untuk menyambung satu lagi kefarduan sebelum kita tutup tirai mata kita dengan sebab berakhirnya hari ni. Esok mula balik sebagai hamba Allah, aku akan bangun ya Allah. Kejutkanlah aku seawal pagi. Aku nak himpun, aku nak kumpul. Itu yang kata malam apabila berkumpul tu. Dikumpulkan rasa kesepian kita itu dengan munajat kita pada Allah. Tenang, saat ketenangan. Waktu tu nak sujud lama-lama pun rasa tenangnya ya Allah. Punya tenang sampai lena lah dalam sujud. Tenang sangat kot nak. Mengantuk tinggi sujud. Dapat pula sejadah tebal tu. Oi, tenangnya dalam sujud pejam. Itu yang dikatakan berkumpul. Malam apabila berkumpul. Kita tengok macam tahajud. Okay. Biasanya kita masyhur lah.
Nah, munajat seorang hamba ini dalam tahajud. Kenapa disebut munajat seorang hamba ini dalam tahajud? Karena pada waktu itu adalah waktu paling sibuk bagi malaikat rahmat. Pi balik, pi balik, pi balik. Hantar laporan pada Allah. Oh, Allah Ta'ala tak tahu. Allah tahu. Kan dikatakan Allah turun pada langit dunia untuk melihat hamba-hamba aku buat apa. Nah, waktu itu berkumpulnya malaikat rahmat pergi pulang disebut. Pergi balik malaikat. Malaikat rahmat membawa permohonan untuk makhluk ni. Ya Allah, dia sedang bersujud padamu, Ya Allah. Dia sedang memohon keampunan padamu, Ya Allah. Terimalah keampunannya. Dia turun balik. Malaikat tu mai duduk. Ya Allah, dia menangis padamu. Minta hajat-hajatnya. Perkenankan hajatnya, Ya Allah. Itu yang kata apabila berkumpul. Nah, kesibukan para malaikat. Naik turun, naik turun. Nah, membawa rahmat dan maghfirat. Dia ini, maghfiratnya ini pengampunan, Ya Allah. Terimalah pengampunannya. Itu yang dikatakan malam walaili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa, demi bulan apabila telah purnama. Masya Allah. Ha? Demi bulan apabila telah purnama. Bulan ni bulan penuh, bulan terang benderang, bulan terang benderang di dalam perkiraan ataupun takwim hijrah bulan Islam, iaitu 14 hari bulan. Itu kemuncak lah. Bukan 15. Tapi 14. Kalau di dalam perkiraan Masihi, bulan-bulan Masihi yang Januari, Februari ini, 15 lah kata pertengahan. Tetapi dalam perkiraan Hijrah, 14. Bukan 15. Okay? 14. Jadi kalau kita nak baca, hari ini berapa bulan? Hari ini kalender Islam. Kita dulu kata itulah. Hari ini bulan Islam, hari ini 14. Bila kata 14, malam ni bulan cantik. Badrun. Nah, Badrun tala'an badrun alaina. Telah terbitnya bulan purnama ke atas kami, disebut 14 hari. Puncak daripada kesegaran dan keindahan alam. Yang disebutkan demi bulan apabila telah purnama ni. Allah Ta'ala nak habaq kesegaran alam, keindahan alam. Kemuncaknya ialah pada 14 hari bulan yang dikatakan ia tasak. Nah, demi bulan apabila ia telah tasak ni maksudnya telah purnama. Bulat dia tu bulat purnama. Bulat. Elok. Cantik. Tak ada cebeh-cebeh. Tak ada herok. Tak ada sengit. Tahu mana? Nah, penuh. Malam bulan mengamang penuh. Itulah yang dinamakan purnama. Dia bukan untuk seorang-seorang lah. Tapi ditemani oleh bintang-bintang yang Allah Ta'ala pudarkan cahayanya. Kenapa Allah Ta'ala pudarkan cahayanya? Sebab dikalahkan oleh cahaya bulan yang gilang gemilang. Terang benderang. Nah. Terang bagai disepuh. Dalam peribahasa Melayu. Nah. Dan keindahan itu mempengaruhi udara dan keselesaan. Jadi saya kata, kita ni janganlah kata malam tu hanya mengadap dengan TV saja atau mengadap dengan handphone atau dengan laptop kita. Mengadaplah dengan langit Allah sama. Nah? Mengadaplah dengan langit Allah sama. Di situ adanya keindahan. Bila Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala suruh tengoklah. Bila Allah suruh tengok, apa yang ada? Akan terbitlah rasa kesyukuran. Dan rasa kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah? Bulan ni, dia tak memancarkan cahaya dia dengan sendirinya. Nah, bahawa kalau bulan dia yang terang benderang pun dipinjam cahaya matahari. Dia biasa, dia tak ada cahaya sebenarnya. Yang seterang-terang dia tu rupanya dipinjam cahaya matahari. Kayanya Allah. Pantulan daripada cahaya matahari yang kuat itu menyebabkan bulan hanya 14. Hari yang ke-14 saja terang-terang. Hari lain matahari tak pancar ke kat dia? No? Allah kayanya Allah. Nah, kaya semua Allah. Hari 14 tu saja matahari bagi pinjam sampai terang benderang. Nah, sebab bulan tak ada cahaya sendiri. Tengok. Tengok Allah punya kaya. Nah. Jadi dia kata pada masa terakhir ini sampailah manusia ke atas bulan itu. Dan memang sejak lama ia disediakan Allah SWT. Okey. Baik. Pada zaman-zaman akhir ini. Maka kata ulama Ibnu Katsir. Pada akhir zaman nanti.
akan ada manusia yang sampai ke bulan. Dengan kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi, akan ada manusia yang sampai ke bulan. Benar. Benar. Ada manusia yang sampai ke bulan. Di balik mai cerita dekat kita. Allah Ta'ala nak suruh buat apa? Suruh kita mensyukuri di atas nikmat Allah yang maha besar. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Ayat yang ke-19 hingga 25. Terkabun tabaqan an tabaq. Apa dia yang tabaq-tabaq ni nak cara tingkatan demi tingkatan. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan nak tanya? Kita dah hampir kembali ke hujung tahun bulan 9 pun dah hujung bulan 9. Subhanallah sedap tak sedap, sedap tak sedap. Kena kurung. Setahun habis mengharap tahun depan kita boleh keluar. Kena kurang lagi. Mengharap bila lah nak boleh keluar. Kalau kekatu basah dia punya sarang tu, dia lari keluar pun habis. Tapi kita ni bukan kekatu Tak tahulah ya Allah. Tak tahulah ya Allah. Allah saja yang tahu. Wallahualam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Ana, silakan Kak Ana. Kak Ana ni nak tanya tentang khasiat minyak wangi kasturi. Minyak wangi kasturi. Okey, boleh ya. Kita meyakini khasiat dia. Lepas tu bila kita pakai dia, kita yakin bahawa dia boleh menghilangkan sihir lah. Ataupun bagi keyakinan diri kat kita. Okey, baik. Kita boleh meyakini, tetapi jangan kita membelakangi Allah. Jangan sesekali mensyirakkan Allah. Dengan izin Allah, dengan izin daripada Allah, minyak kasturi itu menjadi asbab. Menjadi asbab untuk menjadi pendinding daripada gangguan makhluk-makhluk halus. Menjadi pendinding daripada terkena sihir. Maka kita gunakan dia. Macam kita duk sapu minyak angin kat lutut lah, sakit lutut. Orang tu dia sapu, lega. Pasal apa kita sapu tak lega? Sebab akidah kita tak pernah terpesong daripada Allah. Allah nak bagi, lega lah. Macam itulah juga dengan minyak kasturi tu. Orang lain pakai. Okey, kita pakai, awak tak okey, aku dah bubuh dah. Tak boleh pakai minyak. Tak. Kita boleh meyakini, macam kita makan Panadol. Demam makan Panadol. Bukan Panadol tu yang bagi sembuh. Allah yang bagi sembuh. Jadi boleh dah kita guna, boleh. Boleh. Apapun yakin Allah akan bagi sembuh. Kalau kata minum air sejuk pun, kalau yakin dengan kekuasaan Allah, tengok, minum apa? Aku tak minum air cak badak ke, air cak unta ke, air cak bewak ke, aku minum. Air sejuk semata-mata. Bagus bagus Janji Allah yang punya beri. Akidah jangan terpesong. Pakailah minyak apa pun Anda. Pakailah minyak apa pun insya-Allah. Bila mana akidah kita ni bertetap dengan Allah, itu hanya asbab saja ubat ni. Kita ambil lah apa yang dicadangkan. Makan ubat ni. Bagus kan, kena batuk kita lama-lama. Minum madu dengan halia. Kita punya minum berkandak-kandak. Duk batuk situ. Allah Ta'ala tak bagi lagi. Adakah salah kita minum tu? Tak salah benda tu. Itu ikhtiar kita. Jadi macam tu lah juga dengan minyak. Minyak ni kita bukan percaya dekat minyak tu. Tidak Kak Ana dah. Itu ikhtiar kita. Katanya. Ini di antara yang dipesankan oleh perawat-perawat Islam dalam mata Islam. Memakai mis ataupun kasturi putih. Dapat menghindarkan diri kita daripada terkena sihir. Kita pakailah. Bukan kasturi putih tu yang bagi hindar. Allah yang bagi hindar. Bila nak kena, saja memang Allah nak bagi dekat kita. Jadi boleh Kak Nana? Boleh. Terima kasih. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Taza. Waalaikumsalam. Ya Kak Halimah. Taza nak tanya. Ya, silakan. Yang orang mengandung kan. Lepas tu dia macam duk rasa-rasa
Isi lepas tu dia turun tanda darah. Lepas tu mai masuk waktu sembahyang, boleh sembahyang tak Ustazah? Okey, okey. Baik. Terima kasih, Nah. Ini berkenaan dengan tanda darah orang yang mengandung. Dia kira dia sampai dah waktu lah. Dekat-dekat nak bersalin lah tu. Ya, ya. Okey. Apabila dia baru main tanda, darah cair, dia keluar main. Bukan darah pekat lagi, darah ada darah. Waktu tu dia kena sembahyang lagi. Dia kena Ya. sembahyang lagi. Sampai keluar main budak tu, baru dia berhenti. Nah, baru nama Hmm. darah wiladah. Jadi dia kena sembahyang. Katalah dalam dia duk sakit, kita kata duk construction tu duk sakit. Atau bahasa dulu panggil duk tarak tu, dia tak boleh nak Darah. sembahyang. Duk tarak. Dia tak boleh nak sembahyang. Berdiri, maka dia sembahyang duduk. Nah, Ya. walaupun dalam keadaan darah dia keluar, dia buat macam orang istihadah tu lah. Cuci-cuci, pakai pad. Nah, sembahyang. Kata dia tak boleh dah nak sembahyang. Sakit sangat. Maka saat lagi, apabila dia selesai melahirkan anak, kering darah haid dan nifas dia, dia kena qada. Dia nak qada hari tu. Duk Ya, sakit. ya. Nah, jadi dia kena sembahyang selagi tak keluar anak tu. Ya, Ha. ya. Ya. Terima Ya, kasih. ya sama-sama kasih. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Saya Waalaikumsalam Zalila. warahmatullahi. Ya, silakan Puan Zalila. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah memperingati akan datang tarikh lahir kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. alaihi wasallam. Ya Allah. Rindunya, ya Allah. Rindunya, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Maka Ya perhatikan satu. Rasulullah, ya Habib Allah. Kami rindu padamu. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Apa kepada tangan Allah Ustazah akan untuk Dah kita meraihkan 22 hari lagi. 22 hari lagi. 21 hari lagi. InsyaAllah kita raikan. Mungkin melalui dalam Google Meet ni. Kita raikan. Allah. Rindunya Terima ya kasih. Allah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Syam. Ya Ustazah, ni nak tanya di kampung saya ni, bila azan yang pertama tu, anjing kan suka menyahut Ustazah. Sama dengan suara azan tu Ustazah. Kali-kali lah macam tu. Siapa Ustazah? Okey. Bukan kata di Ya. kampung Kak Syam saja. Di mana-mana pun. Bahkan Hmm. kalau di Mekah pun ada. Oh ya. Ada sahutan. Apa rahsia Allah? Apa Oh. rahsia Allah? Adakah dia juga menjawab azan? Ya. Sebab dia pun makhluk Allah walaupun dia binatang yang mughalazah, tapi Anjing. dia tetap makhluk Allah Taala juga. Mungkin ada sumpahan dia, wallahu alam. Saya memang tak tahu. Seingat saya daripada saya kecil-kecil dulu pun andai azan dilaungkan tu terutama sekali waktu Azan. subuh. Bersahut-sahutan. Kan Betul Ustazah. bersahut-sahutan dia. Mungkin dia menjawab azan wallahu alam. Mendayu ya. kebaikan. Ya, mendayu-dayu subhanallah. Ya. Saya Terima tak kasih tahu, Ustazah. Okey, baik. Ya, sama-sama Ya, kasih. ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, ya Ji. Silakan Ji. Sihat no? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Okey. Ada sahabat kita ni tanya, dia kata selalunya macam waktu maghrib ni kan adalah waktu-waktu yang kata apa, waktu yang memang waktu terbaik lah untuk kita nak bersambung dengan isyak tu kan, kita nak beribadah kan. Tapi dalam waktu tu lah dia kata yang mengantuk yang amat. Dia kata sambil-sambil berzikir pun mengantuk. Jadi dia kata ada tak petua yang boleh bantu untuk dia taklah mengantuk-ngantuk ni sementara nak tunggu isyak kan, nak beramal tu. Macam mana Ustazah? Okey, baik. Petua dah. Ini petua sekadar sedikit perkongsian sebab saya pun di antara orang yang selalu dirundung perasaan mengantuk ketika mana menanti Aisyah. Okey, cari seorang anak murid, cari anak sendiri pun ajak dia baca Quran. Kalau semua dalam rumah tu dah pandai dah, kita suruh dia ajak kita pula.
Nah, okey. Itu di antara yang pertama. Tak boleh nak berzikir. Berzikir lagi mengantuk. Minum ayak sampai naik kembung lah. Pun mengantuk juga. Apa dia ubat dia? Ubat yang paling utama bangkit solat sunat awabin. Ada 6 rakaat. Kalau dia mengantuk juga sampai macam tu punya gaya, pergi mandi lah. Tadi dah mandi dah. Kan memang pergilah baca kopi berkawan kan duduk sambil minum. Bagi hilang ngantuk, buka handphone tengok. Cerah mata. Terang macam torchlight tu. Kalau kata buka handphone tu, terang mata. Tapi kalau lah hang berzikir mengantuk selalu Allah. Minum air minum air insya-Allah jangan minum banyak-banyak. Minum sedeguk ya Allah. Baca di antara yang diajar oleh para ulama untuk mengurangkan rasa mengantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sapu pada kedua-dua belah mata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sapu lagi. Buat 3 kali. Kalau kata ni celup sikit dengan air, sapu sikit tu. Yang ni tak dinafikan saya pun kerap kali. Waktu maghrib tu kira dia nak mengantuk. Sat lagi dia tak. Bukan tak lena sangat pun. Jahat setan ni. Okey Gina. Okey, insya-Allah. Perkongsian. Insya-Allah. Insya-Allah. Sama-sama. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa ni? Kak Shima. Ya Kak Shima, silakan. Kalau kita tahu kan kalau macam najis anjing tu najis najis mukhalafah. Adakah semua najis masuk dalam mukhalafah ataupun adakah najis anjing dengan macam khinzir sajakah? Najis ni hanya anjing dan babi sahaja yang mughalazah. Dan apa yang ada kepada anjing dan babi termasuklah air liang dia, kulit dia, darah dia, semua tu mughalazah. Selain daripada anjing dan babi, najis-najis lain bukan mughalazah. Itu dipanggil mutawassithah. Tak payah sama. Cuma hak anjing dengan babi je yang kita kena sama. Hak lain kita tak payah sama. Jadi yang cuci macam biasa je lah. Betul Kak Simah. Ya, sama-sama. Ustazah, minta maaf ada satu lagi soalan. Dia kata sah ke wuduk kita kalau masa ambil wuduk tu dia pakai subang? Adakah kena buka subang yang dekat telinga tu ketika nak berwuduk dan juga mandi wajib, mandi hadas? Okey. Baik, terima kasih Ji yang mewakili sahabat. Telinga ni kalau berwuduk, telinga bukan anggota wajib. Jadi tak apa. Tak payah buka. Tapi kalau mandi wajib, kalaulah subang tu besar lagu mangkuk tu tutup lepas. Maaf. Okey. Kalau dah besar tu ditutup lebasnya kena buka. Tapi kalau sekadar dia kecil connect tu saja, boleh kita sampaikan air, tak payah buka subang tu Untuk wuduk tak payah buka sebab dia bukan anggota wajib, dia anggota sunat. Untuk mandi wajib saya kata, kalau besar dia menghalang sampai air kena buka. Tapi kalau kecil dia tak halang pun, dia masuk dalam lubang, dia gantung sikit saja, maka tak payah buka sebab sampainya air. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, hari ni insyaAllah saya nak pergi ziarah sahabat kita Kak Nolia yang kehilangan anaknya yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan penuh kasih sayang. InsyaAllah saya akan bawa di atas segala sumbangan-sumbangan sahabat-sahabat ukhuwah. Sekejap lagi insyaAllah saya akan tanya Kak Fazidah banyak mana kutipan yang telah pun terkumpul. Itu adalah pemberian ukhuwah muslimah yang dermawan. Walaupun tak hartawan,
tapi dermawan. Inilah jutawan akhirat. Saya akan sampaikan dan saya dahului dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira. Berbanyak-banyak terima kasih di atas pemberian yang tak terhingga ini. Saya dengar saja orang susah terlalu ramai. Berlumba-lumba, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba nak buat baik. Terima kasih banyak-banyak nak. Pukul 3 petang insya-Allah. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak pergi, kita kan tak boleh pergi ramai-ramai. Kita nak kena jaga SOP. Jadi mungkin hari lain boleh pergi ziarah nak. Sekarang ni boleh pergi ziarah cuma tak boleh secara mengejuk ramai-ramai. Kita pergi sikit-sikit menziarahi sahabat kita yang ditimpa musibah, mendoakan kesejahteraannya dan keselamatannya. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa hsyurna bizumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله